Hello, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, Alhamdulillah, syukur, selamat datang ke YouTube channel saya, Sang Pendaka. Saya lah Cik Sang Pendaka tu. Kita pun banyak orang panggil saya Sang lah, memang dia dulu orang panggil saya Sang. Jadi kalau ada orang panggil saya lain pada panggilan Sang, saya tahu orang tu kenal saya dah lama. Kita pun ada nama panggilan-panggilan lain. Sang ni nama baru jugalah bila kita mula berkecimpung dalam dunia Facebook ni kan. Kita tukar nama Sang Pendaka, nampak ganas sikit kan. Kalau orang panggil Sang tu semua baru-baru tu lah baru kenal. Okey, Alhamdulillah kali ni aku masih lagi diberikan nafas di atas bumi ni. Masih lagi diberikan keupayaan untuk bercakap, idea kepetahan untuk bercakap, berkongsi sebarang info dan maklumat dan tips yang aku rasa berguna untuk hampa. Kalau tak berguna pun sekati hampa lah, mana guna tak nak benda ni kan. Untuk kita bercakap tentang modifikasi sesebuah jentera. Bahasa baku betul kali ni kan. Macam biasa pengkhususan aku lebih kepada motosikal lah, sebab bukan tak nak cerita tentang enjin kereta, sebab aku bukan mekanik pemain kereta, dan aku ni pun jarang hands on jentera pak tayar tu lah. Pernah juga dye enjin kereta semua, tapi orang minta video dye kereta, tapi bagi aku biarlah geng-geng dye kereta je lah buat video-video macam tu kan. Sebab aku ni tak ada enjin. Cuba kalau orang hantar enjin kat bengkel, hantar tinggal lah, boleh lah kita buat video dye cam kereta pula kan. Tapi tak ada, so kita tak terlibat lah. Ada je kawan-kawan ni, Sang bila nak dye. Kita minta buat batang sap je. Mana batang sap kita minta? Kita minta buat batang sap je. Batang sap nak ikat daripada puli tu pergi ke piring degree wheel kan. Tapi dia orang tak buat. So, tak boleh lah kita nak dyekan enjin dia orang. Tu je lah masalah aku sebenarnya. Ada yang orang buat, kita dyekan je, tak salah juga kan. Okay, so untuk video kali ni, bagi aku video kali ni adalah sambungan daripada video berkenaan tentang formula size valve kan. Dulu ni aku dah buat video macam mana kita nak cari size valve yang ideal bila kita dah modify motor. Bila piston dah besar ni, valve nak pakai siapa kan. Formula tu memang hanya bergantung dengan bore. Tapi ada juga kawan-kawan yang dah memang modify motor, dia tanya stroke tak ada kaitan ke? Yes, stroke ada kaitan, tapi bukan dalam topik tu. Stroke dia masuk topik yang hari ni yang nak cerita ni. Okey, stroke dia akan bersangkut bila kita nak kira RPM. Bila kita nak kira RPM baru sangkutnya stroke. Sebab sebelum nak dapat satu kitaran RPM, dia akan memerlukan 3 benda lah, iaitu stroke, bore dengan valve. So 3 barang RM1. 3 barang menghasilkan satu benda yang kita akan kira sebagai RPM. Jadi bila kita nak kira RPM, bila kata kita nak kira je RPM ni, kita kena faham yang kita nak kira ni adalah benda yang statik, bukannya meter RPM yang dekat motor tu. Meter brand macam-macam lah, Koso ke, Umar ke, apa brand lah, Pak Ali ke kan. Bukan yang tu. Yang RPM kita nak kira ni adalah RPM calculation, ataupun aku panggil RPM head block. Bahasa aku lah, aku panggil RPM head block. Berapa nilai piston naik turun tu, hasil daripada calculation kita. Sebab kalau kita nak kata RPM, kita boleh ubah. Kita boleh kata magnet ringan sang, RPM naik juga, betul. Buang auto sang, magnet ringan, betul. Buang api, RPM naik, betul. Tapi yang kita nak kira ni adalah benda yang statik. So bore, stroke dengan valve memang benda tak berubah kat situ je lah, selagi kita tak ubah komponen tu sendirilah. So, sebab apa kita nak kira benda-benda ni tau? First sekali, benda-benda ni bila kita kira, kita akan dapat satu angka, satu nilai. So nilai tu adalah kita letakkan sebagai benchmark. So, sebarang calculation kena ada benchmark. Kalau lebih tinggi pada ni lebih baik, kalau lebih rendah pada ni lebih teruk lah. Paling mudah kan. Kalau lebih tinggi, lagi tinggi lagi baik, lagi rendah lagi teruk lah, paling mudah. Takkanlah kita modify untuk kita nak nilai RPM kita lagi rendah daripada original punya RPM head block yang kita kira. Boleh, tapi dia ada tapi. Kita tak kata tak boleh, boleh, tetapi kita kena counter balik dengan cara pemilihan camshaft kita, pemilihan duration camshaft kita, pemilihan compression kita, ratio kita. Semua benda sangkut paut lah. Sebab modify tak semudah tukar set mirror. Walaupun tukar set mirror pun susah kak. Ada motor trik terbalik, masalah kak. Ada tak kawan beli mesin pasang tak boleh sang trik jahanam. Motor ni trik terbalik. Belah kenyang. Bukan kenyang apa, kenyang angin je. Sebab kita sekarang bulan puasa, yang kata tak puasa pula. Okay, so video ni kita akan kira benda tu lah, mencari nilai RPM. Boleh ke buat tajuk macam tu? Aku buat susah je, buat tajuk susah. So bila kita nak kira benda tu, kita akan pergi ke whiteboard lebih besar. Yang aku rasa mula tak cukup dah saya kebesarannya, macam kena lagi besar sebenarnya whiteboard ni. Takat tu je lah boleh buat, sebab whiteboard ni pun yang aku beli dulu bawa dalam kereta, sumbat dalam kereta je kan. Tak besar tu je lah yang boleh sumbat. Kalau ada lagi besar, aku beli lagi besar. Puas sikit nak conteng, susah tak payah nak padam. Okay, untuk video kali ni Alhamdulillah baru-baru ni aku didatangi seorang hamba Allah, seorang sahabat lah kita panggil. Dia datang bagi aku marker pen, dia bagi aku duster 2,
Dia bagi duster, bagi marker pen. Walaupun benda ni nilai tak berapa je pun, aku tahu taklah berapa mahal sangat, tapi nilai wang dia tak besar, tapi nilai dia bagi tu tinggi bagi aku. Sebab bagi aku dia memang orang yang bagus lah. Bila dia minat, dia kata dia minat tengok video aku. Dia kata tak banyak orang buat video macam ni. Ada juga orang buat, cuma taklah sedetail macam aku buat. Macam aku pun kata aku pun tak pandai buat video. Sebab kalau aku buat video tu bagus gila-gila punya, detail gila babi punya, takkan ada soalan dah dekat bawah. Sebab buatlah video canggih macam mana pun, bila startnya ada orang tengok, startnya ada orang komen, waktu tu ada rasa kecewa tak, Allah benda ni aku terlupa sebut, Allah benda ni aku terlupa sebut. Tapi video tu dah panjang dah sebenarnya. Itu bagi aku adalah cabaran untuk orang-orang yang buat video macam aku. Kita bukan buat video golek TikTok je kan, kita buat video benda-benda macam ni. Sentiasa akan ada, walaupun yelah mungkin sebab kita tak ada director, kita tak ada skrip, kita spontan, kita just list down isi-isi penting saja. Itu pun terlepas pandang juga. So aku minta maaf kalau ada kekurangan dalam video aku. Korang boleh top up lah dekat ruang komen bawah tu ya, dan jangan sedih lah kalau aku tak reply komen-komen kat situ. Memang tak sempat lah, Masya Allah tak sempat. Okay, so kita ada whiteboard, kita ada duster baru. Buat dia cakap sedih tengok pandang pakai kamera. Kat duster ada, tapi kadang-kadang kita nak pakai, ya benda bila kita nak pakai hilang, kita tak nak pakai depan mata, pijak terus. Maka pun selalu macam biasa orang tahu, aku sentiasa kena lipat. So insyaAllah kali ni Alhamdulillah kita ada seorang Allah sedekah kat kita, maka dengan duster. So insyaAllah kita takkan kena lipat dah kali ni. So insyaAllah semoga adalah saham-saham akhirat untuk si pemberi ni lah, si pemberi ni. So selagi insyaAllah video ni, selagi YouTube ni masih tak padam, selagi ada orang menerima manfaat daripada video ni, insyaAllah ada jugalah saham-saham akhirat untuk aku dan untuk dia lah, yang mana yang menyumbang-nyumbang. Sebab kali kan banyak barang orang sumbang. Macam kat sini ada head, tengok head ni aku dah belah. Head ni ada seorang sahabat aku daripada Selayang, Zarin Autopart tu. Aku nak beli sebenarnya, aku malu lah dengan dia ni. Aku nak beli dengan dia, tapi dia tak nak duit. Dia bagi barang sponsor macam tu je. So ni aku akan buat untuk video untuk LC nantilah. Dan aku dah potong siap-siap. Nanti bagi hampa nampak lebih lah. Ni head ni head lock sebenarnya, head standard, head lock. Dia bagi kat aku cuma boleh lah untuk aku potong-potong, untuk aku buat video, untuk sama-sama kita berkongsi lah. So insyaAllah. Right, so untuk video kali ni kita akan berbincang tentang RPM tu lah. Tanpa membuang masa, yang dah buang masa berapa banyak, kita akan pergi ke whiteboard besar. Okay, jom. Okay, jadi macam aku beritahu tadi, kita akan bercakap berkenaan RPM. Apa yang boleh membantu menaikkan RPM, apa yang kalau benda tu boleh membantu, di sebalik benda yang bantu tu, maksudnya dia akan menjahanamkan RPM tu lah, menjatuhkan kadar RPM tu. Okay, first kali kita pergi kat sini dulu. RPM. Apa itu RPM? Semua orang akan jawab rev per minit. Kan? Ada jawapan lain dah. Itulah RPM, revolution per minute. Maksudnya kalau kita kata 1000 RPM bersamaan dengan 1000 kali piston naik turun dalam masa 1 minit. Nah, melalui kitaran tu lah, tak kisahlah sama ada 2 stroke ke, 4 stroke ke, apa stroke ke, stroke berbenar ke, tak kisahlah apa stroke pun. Tapi memang itulah RPM. Maksudnya kadar piston naik turun dalam masa 1 minit. Okey. So sekarang ni, bila piston naik turun tu, waktu berlaku RPM ni, apa yang membantu RPM tu naik lebih tinggi nilai dia? Kalau contoh kita kata asaskan ni 1000 RPM. Apa benda yang boleh membantu dia naik? Kan? Kalau benda yang kita nak kira ni, kita tak boleh sang magnet potong sang apik advance sang. Tak boleh. Sebab benda tu kita tak boleh kira. Benda tu kita boleh andaikan. Kita boleh agak. Kalau benda yang kita nak kira adalah benda yang tetap, macam kita pasang kat macam tu, tak boleh ubah dah. Kalau nak ubah kena buka balik. Macam tu. Kan? Mula-mula kita kena faham tau, macam mana RPM tu dikira. Memang dah beritahu tadi kan, piston naik turun daripada TMR ke TMB, ataupun titik mati atas TDC ataupun BDC. Okey, piston naik turun. Sewaktu piston tu naik dan sewaktu piston tu turun, apa yang berlaku? Kalau kita lukis lebih lawa, mak lah lukisan aku tak lawa. Okey, macam ni lah, blok, silinder blok. Okey, kena tulis ni blok, nanti orang benda apa sang ni. Okey, ni blok. Ini piston. Aku tulis piston, jangan gelap kalau tulisan tak lawa, tibai nampak ni. Okey, ini piston. Sini adalah core head, sini valve lah. Okey, ni adalah valve. Ini adalah valve. Ini adalah itu head je lah. Okey, head.
Piston waktu naik turun tu naik turun. Berapa banyak dalam masa seminit itu dipanggil RPM. Betul. Tapi kita jangan lupa. Dia akan sambung dekat crankshaft, betul. Dan kadar tu dibaca daripada pickup parcel dekat magnet, kan? Kita ada parcel kat sini. So satu pusingan ni lengkap sama dengan yang ni dah dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas lah. Itu cara pengilang buatlah alat-alatan dia. Macam mana dia nak baca rev per minit tu. Okey. So sekarang kita fikir ya. Waktu RPM tu, waktu piston tu nak naik, apa yang berlaku? Piston tu naik bukan naik kosong. Dia ada udara yang perlu dimanfaatkan untuk lejang-lejang yang berkenaan. Okey. Jadi, waktu piston tu naik, adakah ringan ataupun berat? Bergantung daripada first kali adalah jarak dia nak naik. Jarak perjalanan lah kita kata. Okey, jarak perjalanan ataupun stroke ni nampak? Mula nak bercerita dah. Okey. Jarak perjalanan piston naik ke atas ataupun dari atas nak turun bawah, jarak perjalanan ni juga mempengaruhi RPM kita. Sebab apa? Semakin panjang stroke kita, semakin lambatlah dia nak sampai ke atas dan semakin lambatlah daripada atas nak ke bawah. Okey, first tadi jarak perjalanan. Kedua, blok kita. Size blok kita, size blok kita ataupun bore. Tak faham bore lagi? Okey, tulis piston. Size piston kita, size bore kita. Semakin besar size bore kita, semakin banyak bebanan yang perlu ditolak sewaktu nak naik atas. Kan? So ni kita nak apa yang kita nak tulis nak bagi orang faham ni? Tulis je lah beban. Okey, dah piston naik turun tu, apa lagi yang boleh mengganggu dia, boleh mempermudahkan dia naik turun adalah valve. Kita sebagai contoh kita kata macam ni, sewaktu lejang masukan piston dari bawah nak naik ke atas. Piston dari atas nak ke bawah. Piston dari atas nak ke bawah dalam keadaan enjin tu seal, tak ada kebocoran. Jangan kata tiang bocor sang tu tak ci. Dalam tu adalah ruang kedap udara. Okey, kedap udara. Piston dari atas nak ke bawah. First kali piston dah besar. Bila piston besar, volume besar. Bila volume besar, banyak udara yang perlu disedut. Alah, tak ada shrink. Kalau ada shrink boleh tunjuk gambar. Selalu ada shrink kat sini tengok. Tak nak buat video ni lah tak ada. Nampak betapa tak bersedia je pun sebenarnya nak buat. Okey. Kalau kita ada shrink, kita tarik shrink kita tu. Dalam keadaan kita tutup lubang shrink tu. Adakah kita boleh tarik shrink tu laju ataupun slow? Mestilah slow sebab dia ketat dan dia padat. Kan? So itu yang berlaku bila piston kita besar, dia akan menambah bebanan. Dah lah berat, padat, ketat. 3 sekali kat situ. Jarak perjalanan pula jauh. Lagilah lambat. Yang ni ibarat hang bawa beban 20 kilo trek 30 km sejam. Hang nak kena pergi jalan 30 km buat beban 20 kilo. Mampus. Itu isu-isu dia. Jadi bila valve kita ni besar, dia akan bagi kebocoran lebih tinggi daripada valve kecil. Sebab tu dekat video formula calculation bore dengan valve, yang sangkut first kali adalah bore, baru pergi ke valve. Stroke tak masuk. Sebab hang nak hantam valve besar mana pun bandu pada piston. Takkanlah valve besar sampai melampau-lampau lebih pada slip block. Kenapa aku dah cerita benda tu kan? So 3 benda ni, piston, stroke dengan valve, yang akan mempengaruhi RPM kita. Kan? Dia memang ada calculation dia, dan RPM yang kita kira tu bukanlah RPM yang dekat meter kita tu. Sebab RPM yang dekat meter kita tu berubah-ubah bergantung daripada ratio gear dalam keadaan waktu tu. Kalau rank kosong memang out gila-gila punya. Selalu tu masuk CDI ni best sangat, tak sampai top. CDI tak cut, bukan tak sampai cut. Enjin hang yang tak kuat sebenarnya. RPM dekat meter tu tak sama dengan RPM ni. Ni RPM kita panggil yang kita akan kira sekejap lagi. Aku akan tunjuk apa, sama-sama apa kira sendirilah nanti. Kan? Adalah aku panggil sebagai RPM head block. Nilai RPM head block secara teori. Dan daripada jawapan nanti kita boleh kira sampai pergi ke gearbox, sampai pergi ke tayar, sprocket pergi ke tayar, dan berapa motor tu sepatutnya boleh capai. Jadi kalau orang yang jadi ketegak piston besar-besar nak valve kecil juga, kalau apa tunjuk calculation ni semua tak mau dengar cakap agak, tak boleh kata apa. Kita pulang lah. Okay, so benda ni piston, stroke dengan bore. Piston, stroke dengan valve. Piston, stroke dengan bore pula. Jadi minta tolong faham sekejap ni. Kalau tak faham ulang sekali. Kalau tak faham aku minta tahu orang macam mana nak bagi hampa faham. Sebab apa tak ada depan aku. Kalau ada depan aku senang, aku boleh nampak tang mana yang tak faham. Kita akan cuba fahamkan. Rasa boleh faham kan? InsyaAllah boleh faham. Sambil-sambil tengok video tu, sambil-sambil
apa, pegang pen, pegang buku, ambil nota. Macam tu betul. Bukan sambil-sambil pegang tengok video, tangan tak mana-mana, bukan-bukan perginya kan. Okey. So di sini kita akan mula mengira berkenaan tentang macam mana nak dapat RPM tu tau. So first kali cara kira dia macam ni tau. Kita kena ada saiz valve intake. Valve intake darab dengan valve intake darab dengan 2286,000 dan akan dibahagikan dengan stroke kali dengan bore sama dengan RPM lah. Ataupun boleh kita katakan kalau valve darab 2286 ni adalah A, ni adalah B. So jawapan dia nanti adalah A kena bahagi dengan B. So kita akan dapat jawapan RPM lah. Memang ni adalah cara kira dia. Ini adalah formula. So jangan ubah. Yang ni jangan ubah. Yang ni nombor ni jangan ubah. Nombor ni berubah mengikut saiz sampah lah. Jangan ikut calculation aku kira ni. Ni apa motor saya apa pakai lah. Berapa saiz motor apa kira. Jangan ikut. Tapi susunan dia kena buat macam ni lah. Kan? Susunan dia kena ikut macam ni lah. Jangan ubah lah. Kan? Valve intake darab 2286,000 3 kali 0 2286,000. Lepas tu stroke darab bore. Okey. Cuba kita buat contoh. Macam biasa video aku akan ada contoh. Bukan nak buang masa hampa kan? Kalau hampa fikir buang masa hampa, buang masa aku juga. Maknanya aku merekam ni, aku bercakap kan. Sebab buat contoh supaya hampa nampak apa yang hampa faham. Cerita saja tak bagi contoh tak guna. Sebab tu cikgu kat sekolah mengajar bukan cakap bagi contoh, bagi kerja sekolah lagi. Aku tak ada pun bagi kerja sekolah kat hampa. Dan aku depan ni bukan aku cikgu, aku bukan pandai, aku pun bodoh. Cuma aku tawal benda daripada hampa. Itu saja kan? Jadi belajarlah lebih daripada aku. Jangan jadi macam aku. Aku bodoh je. Alright. So, cuba kita buat contoh kat sini. Sebagai contoh, kita ambil motor umum. Sebab apa kita ambil motor umum? Kita pakai selalu banyak contoh Aspire LC. Sebab motor ni majoriti kebanyakannya orang pakai. Jadi sebab tu kita guna. Bukan kita abaikan motor model-model lain. Tak pun. Right. So, sekarang ni cuba kita ambil contoh. Kita kira motor. Kita kata motor Aspire. Kita kira Aspire dulu. Sekejap kita kira LC. Kan? Pelan-pelan. Okay, contoh Aspire. Kita masuk kat sini data valve intake. Contoh Aspire tu dah modified. Valve dia pakai saiz, kita tulis data sini ya. Bore dia saiz 57. Stroke dia standard 49.5. Valve dia pakai 27 23. Contoh. Okey. So kita masukkan data valve intake. Valve intake 27 darab 27 darab 2286,000. Okey. Stroke dia berapa? Stroke dia 49.5 darab piston size 57 darab 57. Berapa RPM dia? Okey, yang ni aku pun takkan kira macam ni. Aku pakai calculator. Saja tunjuk apa handset baru. Telkom bagi free sebab pakai bil dia lama. So kalau handset biasa-biasa jadilah orang bagi free. Tapi aku pening-pening kat handset ni. Sekejap Okey. So jalan kira dia macam mana? First kali kita kira 27 kali 27. 27 kali 27 kali 2286,000. 2286,000. So kita akan dapat jawapan 164,754,000. Okey. Lepas tu kita pergi kat sini pula. 49.5 adalah stroke darab dengan bore darab dengan bore. Kita akan dapat 160,825.5. Jadi cara mudah dia kita ambil jawapan A. Ambil jawapan A. Mana jawapan A tadi? Astaghfirullahalazim. Oh kat sini jawapan A. Baik. Mana jawapan A ni? Kita balik lagi. Tak keluar pula histori aku kat sini. 27 kali 27 kali 2286,000. Dapat jawapan. Okey. B 49.5 darab 57 darab 57. Right. So ambil jawapan A bahagi dengan jawapan B, kita akan dapat RPM 10,362. Right. So 10,362 ni adalah nilai motor tu boleh rev dalam keadaan selamat lah. 10,362. Maksudnya engine spec macam ni boleh pergi macam ni lah. Kan? Macam ni dia punya boleh pergi. Okey, cuba kita buat contoh. Kalau orang dah piston 57, ES5, valve 2723, tak mungkin dia pakai stroke standard. Tak mungkin. Majority dah tukar grand sub. Majority. Bila kita kata majority tu maksudnya kebanyakan umum akan tukar grand sub. Kan?
Cuba sebagai contoh kita kata motor ni pakai Grandsa Wave 125. Berapa stroke Wave 125? Tak salah aku 57.9. Betul kan kalau aku salah? Okey. So, kita masukkan calculation dia. Okey, sekarang ni jawapan ni kita dapat 10,362. Sekarang ni kita tukar stroke saja. Tengok apa yang berubah. Piston sama, valve sama, stroke je lain. Okey. So, kita tukar kat sini Stroke sekarang ni 57.9. Apa jawapan kita dapat? So 57.9 darat 57 darat 57. Jawapan sini berubah. Dia jadi 188 117.1. Okey. So kita ambil jawapan A tadi. Yang A tu 16 berapa tu? 166 banyak sangat tu. 166494. Oh, aku salah tulis tu. Maafkan saya. Ni kat sini adalah 16664940000. Betul. Okey, so kita ambil jawapan tu. 166 tu. Sekejap aku tekan kalkulator tu. Okey, 166494000 tu kita bahagi dengan jawapan yang baru ni, 188. So 188 tu, pening enggak kalkulator baru ni? Mana jawapan dia? Oh, duduk kat sini. Okey, RPM jatuh. Dah tinggal 8858. Nampak? Sebab apa RPM ni jatuh? Sedangkan ni tukar Grandsa Wave 125 kot. Kalau kita kata contoh, asal pakai Grandsa Dream ni, race dengan member, kalah sebiji motor, tak puas hati, ada modal, ada kawal lah duit kali ni mesti menang ni. Okey, masuk Grandsa Wave 125, beli Grandsa Wave 125. Siapa jual Grandsa Wave 125 PMP sepanjang? Kawan aku dia jual, cukri motor tu dia jual, beli kat dia. Beli pasang dia kalah terus. Asal kalah sebiji motor, kali ni kalah bermotor-motor kena tinggal. Sebab apa? Sebab motor dia kena tutup minyak awal. 10,362 dengan nilai 8,858 ni, apa yang berlaku dekat motor tau? Dekat sini motor ni top speed dia memang lembut. Sampai tak ada suara aku menjerit. Nak bagi contoh kan. Tapi yang sini enjin tu cepat penuh. Bila enjin cepat penuh, cepat jumpa hujung. Bila hujung dia akan senak. Dia automatik akan senak. Ini sebagai contoh, kita kata kalau macam video itu tadi aku dah cerita tentang enjin over square, under square. Kalau bahasa aku suka sebut enjin bow type, stroke type. Kalau asal tadi piston lebih besar, bow type. Over square, under square yang video sebelum ni kan. Kalau bahasa aku suka sebut bow type lah. So kalau piston lebih besar pada stroke, stroke asal 495 betul penting dah. Siapa skip kena ketah. Okay, so kalau piston 57, stroke 495, piston lebih besar daripada stroke. Aku beritahu apa? RPM tinggi, betul? Ini yang berlaku nampak, 10,362. Tetapi bila enjin ni disamakan stroke dia dengan piston, dia jadi enjin square. Tak tinggi sangat, bawah pun tak kuat sangat, dia pertengahan. So, nampak RPM tinggal berapa? 8,858. Sebab perjalanan piston tu asalnya panjang ni je. Sini 49.5. Sini dah 57.9. So, yang mana lebih cepat piston naik turun? Confirm lah yang 49.5. 49.5 ni je lebih mudah rev. Tapi kalau race, yang ni keluar dulu. Kalau race yang Grandsa 125 ni keluar dulu. Dia keluar dulu sebab bawah dia kuat. Sebab dia stroke dekat sama dengan bawah ni. Bawah dia kuat, dia keluar dulu. Dia satu ke dua selipar tercabut. Yang ni relax dulu, pelan-pelan kayu sampai isap kok lah keluar setting. Masuk gear 3 ni sampai bye-bye keluar whiteboard. Cuma kalau kita kira yang jet pula, mestilah lagi jatuh. So kalau Grandsa 125 57.9, kita kata jet 2 lah, tambah 4 je. Jet 2 tambah 4. Okey, tambah 4 contoh. Jadi stroke 61.9. Jet 6 lah, jet 3 lah. Jet 3 stroke tambah 6. Sebab banyak Grandsa 125 jet 3. So stroke tambah 6. Sini jadi 7631 63.9. Okey. Kita ubah lagi. Kat sini jadi 63.9. Apa yang berlaku dah RPM ni? Kalau kita kira 63.9 kali 57 kali 57. Piston sama. Kan itu tukar stroke. Itu tukar stroke. Kali 57 kali 57. Jawapan sini semakin bertambah. Sini jadi 207611.1. Nampak perubahan kat sini. Jadi kalau kita masukkan balik yang ni, yang A tadi 1666 ni,
banyak sangat 66 jahanam tu. 166494000 dibahagikan dengan 207 ni, maka jawapannya hanyalah tinggal 8026. Nampak? Semakin jatuh. Sebab apa semakin jatuh? Sambung lagi panjang blok kat sini. So ni adalah yang stroke 63.9. So yang mana lebih cepat dapat ref? Confirm lah yang stroke pendek, kan? Tetapi benda-benda isu macam ni kita boleh counter dengan cara, kalau macam contoh sekarang ni valve tak tukar, valve semua sama, valve saya sama je. Dengan cara kita ubah degree cam. Kat mana nak conteng tak ada dah. Ubah degree cam. Waktu ni kena kreatif, kan? Korang kilang dah buat grand sub stroke macam ni, orang pandai-pandai kreatif. Kat sini tak kreatif. Waktu tu lah perlunya degree cam besar-besar, sebab kita nak counter kelemahan dekat mana. Sekarang ni enjin ni overstroke. Bahasa aku panggil overstroke lah. Stroke yang tinggi lebih pada bawah aku panggil overstroke. Overstroke kita tahu atas dia akan ketat motor tu. Jadi waktu tu kita perlu padankan dengan degree cam yang besar. Kita kena faham, degree cam yang besar akan melembutkan enjin kita. Sekarang ni enjin kita kuat. Enjin kita memang ada tenaga. Enjin kita ada tekanan. Di mana tekanan itu perlu dilepaskan sebalik daripada size valve tu. Size valve tu memang pintu, tekanan nak masuk nak keluar. Tetapi degree cam tu adalah masa berapa lama pintu tu nak buka tutup. Waktu tu lah kita kena bijak, kita kena kreatif, kita kena banyak mencuba mencari degree cam yang bersesuaian dengan spek enjin kita. Waktu ni tak ada waktu lain lah, waktu ni. Kalau kita tengok yang kita kata stroke standard tu, kita dapat RPM ni kan 10362. Waktu macam ni, piston besar, stroke pendek, stroke asal standard, valve besar. Waktu macam ni kita tak perlukan degree cam yang besar. Sebab apa? Sebab enjin tu adalah enjin yang memang bore type, bahasa aku. Enjin yang hidup di RPM atas. Sebab piston kecil, valve agak besar, stroke pendek. Memang itu karakter dia. Boleh tengok balik video oversquare undersquare kebak tu. Okay. Jadi bila enjin tu sendiri dah lembut, kita jangan lembutkan dia lagi dengan degree cam yang besar. Nanti enjin tu jadi out terus. Rem pun out. Jeng, tak boleh lah. Kita tak perlu degree cam yang besar-besar. Kita bolehlah pakai, contoh kita pakai degree cam, tak ada tempat nak conteng dah sebenarnya ni, insyaAllah. Bolehlah pakai degree cam 240 sebagai contoh. Okay, lepas tu kita tukar grand sub, masuk wave 125. Waktu tu kita cari pula degree cam besar lagi, 250 degree. Masuk pula grand sub, jet rod, apa semua bagai. Valve semua tak tukar lagi. Waktu tu lah mula mencari degree cam yang 26, 27. Nampak tak bawah tu ke conteng? Tak nampak, penat je menconteng. Alhamdulillah nampak lagi. Perform marker-marker baru ni, kan? Waktu tu diperlukan. Tapi kalau macam contoh grand sub standard piston 57, kan, nak juga pakai degree cam besar sampai 26, 27, dipersilakan dengan syarat kompres kena tinggi sebab enjin terlampau lembut. Kat situ. Sebab nilai ni tinggi. Bila nilai ni tinggi, memang enjin tu sepatutnya peak dia kena dapat kat situ. Dia kena sampai kat situ. Dia kena 10,362. Aku kena padam kau, minta maaf. Contoh tadi 10,362 kan. Okey, 10,362. 10,362. Lupa pula. Okey, enjin yang kita kira 10,362 ni, RPM ni 10,362 ni tinggi nilai RPM dia. Jadi enjin tu dia daripada bawah memang lembut, naik atas baru rem dia tajam. Okey. Jadi bila enjin karakter macam ni, dia perlukan kompresnya agak tinggi untuk menghidupkan tenaga di atas. Kalau seandainya kita buat kompres rendah tu maksud kata apa tau? 9 ni sebelah 1. Original motor macam tu lah, kan? Kita buat 9 ni sebelah 1. Masuk pula degree cam 270. Sang kata nak main RPM tinggi pakai degree cam besar-besar. Enjin sendiri dah nak pergi RPM tinggi, masuk degree cam tinggi, CR nak ronda taman. Enjin tak sampai hujung, enjin sampai pertengahan je. Tak jumpa atas. Sebab apa? Sebab tak cukup daya tekanan. Apa tak boleh Zang? Enjin aku dah kira dapat 10,300 tapi kenapa tak sampai? Sebab bahan-bahan yang diperlukan tak cukup syarat. Dia macam masak-masak lah. Nak masak ayam kari mestilah ada sebut kari. Takkan nak masak ayam ada cili tak ada kari. Habis nak panggil nama apa? Boleh lah. Dia perlukan benda-benda macam tu. Jadi kalau kita tengok daripada sini tadi, stroke sendiri mempengaruhi nilai RPM kita, kan? Berubah kadar jawapan kita tadi, kan? RPM kita berubah. Okey.
kita akan ambil saiz valve intake tau. Formula ni kita menggunakan saiz valve intake. Okey, kemudian macam mana pula dengan LC? Kan? Ni contoh aspire tadi, LC contoh 25. Ada dua sekarang. Ke nak kena buat nak kira macam ni 25 tambah 25. Jawapan dia 50. Jadi masuk kat sini 50. Tak. Bukan macam tu cara kira dia. Dia ada jalan kira yang panjang. Boleh juga guna jawapan yang aku tunjuk. Macam mana nak kira saiz valve untuk 4 valve kan. Kita buat macam ni, bore. Darab dah. Bagi 2 darab dapat A darab 0.765 sama dengan valve intake. Boleh juga pakai ni untuk sekadar panduan nampak. Tapi kalau dari segi engineering, cara tu adalah salah. Tapi daripada pandangan aku betul je sebenarnya, sebab benda ni hanyalah guide kita, guide saja. Kena ingat teori tu adalah guide, bukan wahyu. Kena ingat tu Okey. So kalau untuk LC macam mana? Dia ada jalan kira dia tau. Jalan kira dia lebih kurang macam ni bore bagi 4 A kali A kali pi dengan B bahagi kot. Bahagi 2. Kata C bahagi semak aku bagi jawapan je lah. Fikir-fikir boleh bagi formula kira pun orang tanya juga nanti. Ni aku bagi jawapan je lah, senang. Aku bagi jawapan. Aku ada tulis jawapan aku dulu. Aku rajin juga mengira dulu. Aku bagi jawapan. Okay, so aku akan tunjuk kat apa. Saya malas tunjuk dalam kira sebab sama orang tanya juga. Jadi kita buat je lah cara kira. Firstly, daripada contoh HLC tu. Okay, valve intake. Ni valve kecil sikit kan. Okay. Daripada 2 valve ni, kita kena kira bagi 2 valve ni jadi 1 valve. Bukannya saiz valve intake tambah saiz valve intake. Tak. Tu salah. Cara tu salah. Bukan macam tu. Kita kena daripada diameter, kita kena ubah ke luas. Daripada luas, kita kena ubah ke jari. Daripada jumlah jari, kita kena convert balik bagi jadi 1 bulatan. Cara kira tu panjang lah. Tapi Alhamdulillah aku dah mengira siap-siap dah. Lama dah aku dah kira. So aku akan bagi je gambar sekejap. Pembaris tak nampak, lantaklah kat dia. Ok, first kali kita akan tengok kat sini. Ini adalah nilai untuk 4 valve. Sini ada nilai untuk 2 valve. Kenapa aku asingkan macam ni? Supaya hampa faham. Bila motor hampa valve minyak saya sini, masukkan formula adalah waktu dia jadi 2 valve balik. Maksud 2 valve tu minyak 1, exhaust 1. Right? So, yang akan dimasukkan dalam formula hanyalah ini. Bukan yang ni. Okay. So, kalau kata motor valve saiz minyak 19, dekat sini dia 27. Ni 19, 17 lah head standard. Lepas tu kita ada valve saiz berapa lagi? 22, 19. Kita ada 23, 19. 23, 20. 24, 21 contoh lah. Aku tembak ni. 25, 22. Makin kecil pula dah. 26, 23. 27, 24. Okay. So, apa jawapan dia tau? Tengok sini ya. Ni 27. So, kalau valve minyak apa saiz 19, 17 ni exhaust lah. So, dalam formula, kalau untuk LC, untuk Y suku, untuk RS, untuk belang, untuk FX, sebarang motor yang 4 valve, 2 minyak, 2 exhaust, masukkan nilai 27 dalam formula. Bukan masukkan 19. Tolong Okay, so dekat sini 22, 19 ni kita masukkan berapa tau? 22, 19 ni lebih kurang lah 31. Ini 32. Sini 33.8. 25 ni dia jadi 35. 26 ni dia jadi 36. 36.6. Sini dia jadi 38. Okay. Ini adalah table yang aku dah cuba kira, yang tak berapa tepat tapi masih boleh pakai sebab jawapannya sedekat yang mungkin aku cuba cari. Cuba kita tengok dekat sini. First kali, apa yang kita perasan? 27 ni kalau kita pistonkan dia 27 darab 2 kita akan dapat jadi 54. Ni saiz piston. Perasan tak? Apa yang kita nampak? Yamaha LC 135. Piston dia saiz 54. Tuan-tuan dan puan-puan. Tapi valve dia kita tengok 1917 kecil ke sang betul. Sebenarnya saiz dia adalah 27. Kalau kita kira by teori 54 bahagi 2 kita hanya akan dapat sama 27. Perasan tak aku pesan apa? Jangan gila babi macam ni. Ni gila babi ni namanya. Sebab besar ni. Biru muka 54 27 biru muka. Kalau ESP 54 tak pakai valve piston valve 27. Kalau 27 ni start pakai piston saya berapa? 57 lagi senang setting. Baru nak pakai 27. Yang LC 54.
1917 perginya jadi 27. Kat situ kena faham lah. Tu kekuatan sebenar motor kenapa dibuatnya 4 valve. Dia menipu sebenarnya. Bahasa aku dia menipu lah. Tipu lah, nampak kecil macam contoh sini 25. 25 nampak kecil, sebenarnya dia dah jadi 35. Nampak tak 35? Kan komen pula tak nampak. Masalah. Okey. Walaupun 25, sebenarnya 35, bukan 50 tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang sekalian. Kan? 26, bukannya 52, 36.6. Kira 36 je pun boleh, tak ada masalah pun bagi aku. 27 jadi 28. 27 jadi 38. Ini adalah jawapan yang aku kira tak setepat yang betul lah, tapi sedekat yang mungkin aku cuba cari. Sebab jalan kira dia memang subhanallah panjangnya. Jadi tak naklah tunjuk. Aku bagi jawapan je lah terus. So siapa yang pakai motor 4 valve, silakan screenshot sekarang ataupun salinlah dekat nota apa. Segala benda ni dihalalkan dunia akhirat untuk Allah lah. Right? So selagi bermanfaat benda-benda ni, adalah saham akhirat untuk aku dan juga saham-saham untuk orang-orang yang sponsor aku, sponsor Duster, sponsor Marker, adalah saham-saham akhirat sikit. Okey, 1 2 3. Okey, cukup. Aku nak padam ni ya. Okey, tak payah padam ya. Kita conteng dekat TV ni. Okey, cuba kita kira motor Yamaha LC standard. Stroke standard berapa? 58.7. Piston 54 original LC. Valve 1917. Kita masuk sini 27. Sini pun 27. Okey. Tadi expired pun 27 juga. Macam berjodoh pula. So jalan kira dia akan jadi macam mana jalan kira dia? Jalan kira dia akan jadi macam ni lah. 27 kali 27 kali 22 86000 bagikan dengan 58.7 darab 54 darab 54. Okey. So berapa nilai RPM dekat situ? Kalau kita kira 87 kali 54 kali 54. Dekat sini kita akan dapat jawapan 171.169.2. Jawapan tadi samalah macam jawapan tadi. Sebab tadi pun kita dah kira yang valve saya 27. Sekejap aku korek-korek sikit kat kalkulator ni. Atas ni adalah 1666494,000. Right. So berapa nilai RPM dekat sini? Jawapan ni bahagi dengan jawapan ni, kita akan dapat jawapan jeng 9735.9 RPM. Tersendek dia je kan, motor sendek dia. Okey, lepas tu kita kira pula contoh motor Waisuku 57 ya, stroke sama, valve sama, bore je berubah. So sini kita tukar jadi 57. Apa keluar jawapan dia kan? Baik. Canggihnya ni, pakai jari babe kat belakang. So dekat sini kita kira untuk Waisuku. Kata ada sport bike tak jadi idola, kena ada Waisuku pun jadi idola. Orang lah kata, aku tak tahulah. So kalau kita kira dekat sini, jawapan atas ni masih sama. Kita masih menggunakan calculation yang sama. Atas tu, bawah tu je berubah. So bahagi dengan 190. So RPM jadi 8738. RPM lebih rendah daripada atas. Tetapi bijaknya pengeluar, bijaknya penghilang, memang bijak lah. Kalau tak buat motor, kalau tak design lah motor. Kita yang tak bijak, kita buat bijak, modify aja apa yang orang dah buat. Walaupun degree ni degree pula dah. Selalu dia cerita cam kan. Okey, walaupun nilai RPM ni lebih rendah daripada yang ni, walaupun Waisuku lebih rendah nilai dia daripada LC, Yamaha LC, tetapi pengeluar buat apa tahu, degree cam dekat sini lebih besar, lebih kurang 210 degree. Sedangkan degree cam standard ni berapa? 20 something je, kecil je, tak besar. Wah, dia lebih besar kan kat sini. Kedua, kelebihan dia adalah injection. Ketiga, throttle body dia besar bapak punya. Cara pengeluar, ratio dia apa semua, benda-benda tu support lah. Sebab motor ni bukan semata-mata cam saja, bukan semata-mata valve saja, semua benda sangkut paut. Set mirror pun sangkut paut. Buka set mirror, kadar rintangan angin berkurangan. Tunduk sikit, lagilah laju motor tu boleh pergi. Itu pun kalau perut tak sangkut raga lah. Kalau sangkut raga, ubah sikit perut tu ke tepi kan? Okay, sekarang ni cuba contoh kita kira pula. Piston 57 masih sama, 57. Stroke sama, piston 57, tapi valve kita tukar. Umumnya Yamaha Waisuku kalau buat, kita kata tanya motor spek apa, spek 57 tak? 57 original dia lah. Tak, piston dome.
valve pakai 2219. Majority macam tu, betul? Majority. So nilai kita masukkan dalam data adalah 31. So kita tukar dekat atas ni, jadikan 31. Okey, kita tengok berapa RPM dia boleh pergi. Stroke bore sama, kita tukar valve saja. So 31. Kita dapat nilai atas ni adalah 2 juta guys. 219846000 juta ke ni? Dah bilion ke apa ni? Oh, tembak MLM sikit hari ni. Jadi kita masukkan je dua jawapan ni. Yang mana 31 darab 31 darab 228000 ni kita darabkan dengan jawapan ni lah. Jawapan ni samalah 190716.3. Jadi mana jawapan ni? Kita akan dapat jawapan. Kalkulator ni main buat pening pula. Tem-tem ni nak buat pening, jangan macam ni. Kita akan dapat RPM dia setinggi 11,518.9. Belanja sikit. Nampak kan bawah tu kan? Kalau nampak goyang handset tu. Okey, RPM 11,518.9. Bolehlah kita kata 11,519,000 RPM revolution per minute lah. Kan? Nampak tak perbezaan dia? Ini nilai-nilai perubahan dia. Maksudnya yang ni lagi tinggi RPM dia, lagi cepat piston naik turun. So kita kena faham, semakin tinggi RPM kita, semakin kuat enjin kita. Tapi selalu orang suka cari tok lu tu pulang lah, tu pendapat masing-masing lah. Tu kita simpan je lah pendapat sendiri. Tak perlulah kita sumbangkan pendapat yang sumbang tu. Okey, saya tengok kat sini 11,518, 8738, 9735. Sini adalah Yamaha LC135 standard. Sini adalah Y suku standard. Sini adalah Y suku. Ni kalau dapat spek macam ni, kita panggil spek idola ni. Idola, bukan Ebola. Ebola tu virus. Ni idola. Okey, 11,518. Jadi kita nampak kat sini, semakin besar valve kita pakai, semakin tinggi RPM kita boleh naik. Kan? Itu adalah formula yang aku dah tunjuk mula-mula dulu video tu. Dan aku pun ada cerita benda ni dekat karakter enjin. So inilah karakter enjin yang berubah, nampak tak? Asal LC standard, valve pun agak besar, RPM tinggi. Lepas tu piston je besar, stroke standard. Kan? Stroke standard. Cerita ni semua stroke standard ni. Piston je dengan valve je berubah. Kan? Yang ni piston 54, stroke 58.7, valve standard. Yang ni piston 57, stroke 58.7. Allah Akbar. Maka pula. Pipe tak cukup besar ni sebenarnya ni. Sini valve standard lagi. Valve kita kata 1917 ni. Kalau masuk formula jadi 27, sini pun sama 1917. Masuk formula jadi 27. Dekat sini piston sama 57, stroke pun sama. Tapi valve kita pakai 2219. Kalau masuk formula kita kira 31. Kalau tak nampak, dengar je lah apa cakap, catik nota. Okey. So, apa yang kita nampak kat sini? First kali, yang mula-mula aku cerita tadi, yang akan melambatkan valve RPM adalah bore. Sebab bila benda ni besar, radius dia besar, volume dia banyak, jadi piston tu berat nak naik ke atas, naik turun. Lepas tu jarak perjalanan tu sendiri, stroke tu sendiri mempengaruhi. Lepas tu saiz valve yang akan memberi nilai kebocoran tu lah. So, tiga benda ni akan mempengaruhi dekat kita punya RPM. Tetapi secara realitinya, kalau kita kira pun kita nampak jawapan dia. Bila kita piston kecil, valve besar, kita kena faham. Aku padam mana dulu? Padam ni dulu. Secara realitinya, bila kita piston kecil, valve besar, enjin kita tu terlampau bocor. Memang nilai RPM kita tinggi, tapi soalan dia sampai ke RPM tu? Tak sampai sebab motor kita bocor. Mentang-mentang duster banyak, sampai 2 kan. Itulah manusia, mudah tu lupa diri. Okey, pakai ni pula. Okey. Bila kita kata kita nak kejar RPM tinggi, betul? Masuk bore besar. Bore dengan valve besar. Stroke pakai pendek. So, kalau kita letak contoh piston 80 contoh kan. Valve kita pakai saya 40 ni untuk ESPY lah contoh, ESPY 40. 80 dia lebih habis je. 40 36 ni. Kan. RPM memang boleh pergi tinggi. Kita buat stroke pendek 40 mm. Betul boleh pergi tinggi RPM. Tapi kita jangan lupa power bawah kita, RPM bawah. Permulaan nak bergeraknya, permulaan pengembaraan yang berliku. Bermulanya enjin kita tu nak berjalan berat kau punya.
Sebab memang stroke tu bila pendek dia mudah naik turun. Bila mudah naik turun, daya dia tak sekuat kalau yang stroke tu panjang. Ni ada power jumpa atas lah, turun balik. Power jumpa atas semua. Yang ni power. Power dia memang kau lah. Itu perbezaan dia lah. Kita boleh lah kita katakan sebagai stroke pendek horsepower, stroke panjang sebagai torque. Boleh lah kita katakan. Jangan pula yang save video takat ni, Sang cakap ni, tak. Kita boleh andaikan sebagai guideline kita. Sebab tu kalau piston besar, bubuh lah stroke tu pun tinggi. Kan? Janganlah Y suku modify piston 70, stroke sendek 587. Allahu Akbar. Kesian dekat road. Aku selalu tegur orang macam tu je. Bang, boleh tak bang, saya nak buat piston 70 bang. Stroke pendek, saya kira RPM tinggi bang. Kesian kat road sama. Superbike dia bang, Superbike 4 piston. Dia kuasa 4. Boy kuasa 4. Jadi hilang kelemahan kuasa bawah dekat sini sebab dia ada 4. Tu perbezaan dia. Kita kena faham lah. Kita guna motosikal 1 piston. Kalau 2 piston mungkin boleh cuba. Tu pulanglah kat hampa. Aku tunjuk je lah. Kalau hampa nak ikut, Alhamdulillah. Kalau hampa tak nak ikut pun, Alhamdulillah. Ikutlah hampa nak pakai mana. Sebab at the end of the day, hampa yang punya motor, hampa yang set up dengan muka biru hampa. Jangan pula mesej tepi kat aku, pening lah. Jangan lah. Kan? Ini adalah reality kita cerita. Reality. Jadi, secara sukanya aku, saiz jarak nilai bore dengan stroke tu tak terlalu jauh pun bagi aku. Aku lebih suka enjin macam tu. Kalau contoh kita kata Y suku piston 80, stroke pakailah dalam 75 ke. Aku lebih suka piston yang lagi besar pada stroke. Tu perangai aku lah. Aku lebih suka itu sebab bagi aku piston lebih besar pada stroke ni, ataupun botat lah bahasa aku, tak nak panggil over square, under square, canggih sangat bahasa tu. Aku memang lagi suka itu sebab selalunya macam tu enjin lebih tahan. Secara peribadinya aku lebih suka macam tu. Aku memang takkan jauh sangat lah, tak pun 70 okey lah, piston 80, stroke 70 boleh dengar lagi lah, yang sakit telinga boleh dengar. Piston 80, stroke 25. Oh, gila babi ni. Tak tahu motor dia gear 1 macam mana. Gear 1 depan tu. Gear 2 orang gear 2 tak habis gear tarik. Dia dah masuk gear 3. Tapi dia sama laju dengan orang gear 2. Sebab enjin dia nak pergi RPM tinggi tapi tak sampai. Sebab apa? Tak daya, torque dia rendah. Sebab kita kena faham lah. Piston besar ni bebanan dia tinggi. Dia nak tolak tu berat. Dalam berat pendek memang cepat tapi kosong. Kita kena, motor ni dari istilah tau. Cepat tapi kosong, berat tapi padat. Pilih nak yang mana. Macam torque pun aku sembang dengan orang yang main dyno tu sana. Ada nilai torque yang tinggi tapi kosong, ada nilai torque yang rendah tapi kuat dan padat. Benda tu kita boleh bercakap berkenaan tentang overlap. Tentang overlap best lah sembang topik kalau kita nak sembang macam tu. Kalau buat overlap, aku sembang dengan salah satu sumber rujukan ke. Kita cakap pasal tentang itik lari. Itik lari dengan angsa lari. Tu nilai bahasa kami menceritakan keadaan overlap motor. Macam tu. Kita ada bahasa-bahasa tersendiri kan. Tentang itik je sembang untuk fahamkan tentang overlap. Masya-Allah. Okey. So itu saja untuk video kali ini. So aku harap hampa dapat sesuatu. Apa yang hampa akan dapat daripada video kali ini adalah mencari nilai RPM, keselesaan enjin tu. So bila dapat RPM nilai tinggi-tinggi, cam tak payahlah besar-besar, pakai kecil sikit boleh, 25 26. Sebab bagiku secara peribadi 25 26 tu pun adalah nombor yang ideal. Walaupun aku gemar buat degree sampai 27, maksudnya yang mana degree yang aku kata bukan manusia. Walaupun aku gemar, tapi itu pun atas sebab yang customer yang bukan manusia juga pun dia orang pun kan. So daripada nombor-nombor tu korang kena faham lah karakter enjin tu nak ke mana, cara bawa tu macam mana kan. Kalau motor yang RPM kita kira tadi sampai 11,300 something tu kan, kuasa bawah jangan minta. Sebab apa kita kena faham, bila motor RPM tinggi, sprocket kita akan pakai kecil-kecil sebab nak sampaikan ke atas tu. Kalau kita pakai sprocket besar, kuasa cepat dapat, bunuh RPM terus. So bila sprocket kecil-kecil, jangan tanya pomen tu kenapa bawah tak kuat. Kalau tanya pomen, aku silakan ambil sprocket baling kat kepala dia. Tak kena macam tu. Setengah orang nak RPM tinggi bang, saya nak main highway. Saya nak main highway, bunyinya saya nak main highway. Tiba-tiba hari Minggu buat keluar awet, pusing pekan, duk kena rem dengan kawan, kena tinggal. Pergi bengkel mengamuk. Sprocket pun dah tak nampak, ada tak ada sprocket belakang. Dalam pekan nak kejar kawan, memang tak dapat lah. Tak kena. Kesesuaian tu tak kena. Jadi kalau yang jenis nak motor yang kuat daripada main dalam pekan pun kuat, dalam highway pun kuat, dipersilakan modify sprocket belakang pakai sprocket basikal lah. Banyak view kat situ. Boleh tukar-tukar lah. Okay, so aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Dan video kali ni aku akan ada sambungan dia. Ada sambungan dia video ni tau. Sebab topik RPM ni panjang sebenarnya. Daripada nilai RPM ni yang kita kira, RPM head block ni, kita akan dapat apa tau? Kita akan dapat satu nilai lah macam tadi kan? 9,000 lebih, 10,000 lebih,
11,000 lebih. Daripada nilai ni tadi aku dah cuba terangkan secara ringkas, mencari padanan camp macam mana, compression serba-serbi kan. Lepas tu daripada nilai RPM ni lah kita akan dapat tahu berapa RPM sebenar motor kita kan. RPM head block, kita kena ingat head block, head dan block. Pergi ke grand sub pergi ke auto primary ke secondary pergi ke gear pergi ke sprocket pergi ke tayar baru ke jalan. Dan dari situ kita akan dapat berapa kilometer per hour sepatutnya motor kita boleh pergi. Sebab ini adalah teori. Kalau RPM kita kuat, motor kita mesti lajunya. Tapi kalau RPM kita kuat, sprocket kita tak kena, tak jadi juga. So untuk next video adalah sambungan untuk video ni. Tajuk apa? Mencari kilometer per hour daripada ratio. Boleh jadi lah tajuk tu kot. Berapa kilometer per hour melalui RPM. Itu kot tajuk next video. Tak ada idea tajuk. Lalu nak buat tajuk ni masalah tau. Nak buat tajuk ni masalah. Kedua nak cari baju untuk buat video. Aku selalu setiap pakai baju baru-baru. Bukanlah kita kata kita banyak duit beli baju baru. Ada juga baju yang orang sedekah kat aku. Macam baju ni aku belilah. Ni adalah baju Super Sunday Hero versi COVID. Baju lawa aku beli sebab pembelian ni pun 30% tak salah aku disumbangkan kepada tabung bantuan lah untuk frontliner. Betul ke sebut frontliner lah. Askar polis, tentera, segala benda tu lah. Okay, patah balik sini. So insyaAllah next video adalah berkenaan benda ni. Stay tune, stay safe, stay at home. Jangan pergi mana-mana. Tak ada high, duduk rumah. Jangan duduk bagatai nak berjalan-jalan. Nak betulkan lah. Okay, so setakat ni saja untuk video kali ni. Aku harap hampa dapat sesuatu daripada video ni. Dan ulanglah banyak kali supaya hampa faham. InsyaAllah hampa akan faham. Kalau ulang banyak kali, aku cuba gunakan bahasa yang mudah untuk orang faham. Sebab hampa tak ada depan aku. Kalau depan aku tak faham, aku ketuk sikit kepala tu. So, aku dah bagi jadual. Aku tak tunjuk cara kira kali ni. Aku bagi jadual sebab aku kecewa bila aku bagi cara kira, orang tak kira pun. Orang WCS personal tanya, bang berapa bang? Kita bagi balik link video. Saya dah tengok bang, tak ada jawapan pun. Sebab kalau kaedah aku belajar sendiri pun, bila aku belajar dengan seseorang, bila aku tanya, susah nak dapat jawapan. Rasanya boleh kira dengan tangan je dapat jawapan selama berapa lama belajar dengan diorang. Selalunya aku akan dapat cara macam mana nak dapat jawapan. Dia nak kita berfikir, macam itulah cara aku belajar. Sebab aku faham mudah je. Kalau aku dah ajar macam ni, aku dah tunjuk cara kira, tapi hampa tak nak kira, hampa malas ataupun memang hampa tak nak ambil kira, tapi nak tahu, sibuk nak tahu tapi malas ambil kira, masalah juga tu. Bila kita nak tahu, kita kena rajin. Tapi bila aku dah tunjuk cara kira, hampa malas nak kira, hampa terus mesej aku secara personal nakkan jawapan terus, memang aku tak akan jawab lah. Sebab kalau hampa tanya, aku beri jawapan, bilanya hampa belajar. Kita sama-sama belajar. Aku pun tak pandai juga. Pandai macam mana pun kita sentiasa belajar. Aku di depan ni bukan sebab aku pandai. Aku ada depan ni hanyalah sebab semata-mata kerana aku belajar benda ni lebih awal daripada hampa. Sebab aku kutip benda ni bertahun-tahun baru sampai aku boleh berani nak bercakap macam ni. Bukanlah kata aku penakut, tak. Maksudnya kita confident. Kita nak bercerita benda yang kita tahu, benda yang kita faham. Ada orang cakap apa yang dia tahu, ada orang tahu apa yang dia cakap. So dia ada dua benda tu. Dah faham. Ni ada seorang sahabat aku lah bagi tahu pesan aku macam tu, betul je kan. Ada orang cakap apa yang dia tahu. Maksudnya dia tengok pada YouTube, tengok pada Facebook bacaan, dia cakap apa yang dia tahu. Tapi soalan sekarang dia tahu tak apa yang dia cakap? Macam itulah. Dan aku pun antara dua-dua je lah, aku pun tak tahu sangat. So kita cuba berkongsi. So di mana kalau ada salah silap, boleh tegur, dipersilakan, tak ada masalah. Tak ada masalah. So pesan sekejap, aku tak ada sijil jurutera pun. Sebab tu nama sama Melaka, kita melawan secara teori atas sebab apa yang kita dah cuba buat. Kita tak kata teori itu salah. Tak kata teori salah. Atas sebab tertentu. Sebab semua benda dalam bidang otomotif ni ada alasan dia, ada sebab dia, ada calculation dia. Itu benda-benda macam itulah. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Dan aku harap kita masih lagi dilanda masalah wabak. Bukan kita saja, satu dunia dilanda wabak COVID-19 ni lah. Orang Jayadah panas kat aku pun. Sekarang alhamdulillah bulan Ramadan. Tiba-tiba je Ramadan. Bazar Ramadan pun tak ada. So ada rasa berbeza kat situ. Walaupun bazar Ramadan tak ada, tapi puasa tu tetap wajib. Bazar Ramadan tu tak wajib pun. Yang wajib adalah ibadah berpuasa tu. Dan sekarang kita PKPB. Aku pun sampai tak tahu nak sebut macam mana. PKPB lah aku. Yang kelima kita ni sebenarnya kan. Mula ada kelonggaran sedikit daripada pihak berkuasa, kerajaan bagi longgar sikit, tapi dalam keadaan kita diberi kelonggaran tu janganlah kita melampau-lampau kan. Ini nampak Roblox pasang lagu raya. Polis sudah tak boleh cuti, jangan kata balik raya cuti pun tak. Janganlah lukakan hati dia macam tu. Kita kena fikir polis tu pun manusia, dah duduk tengah panas, puasa lagi, kau duduk dalam kereta. Bila Roblox polis tu turunkanlah tingkap, bagi salam kat dia. Kalau Islam, kalau bukan Islam, cakap hello. Hello everything. Macam tu pulang masing-masing kan. Kena faham lah. Polis tu jangan kata balik raya, cuti pun tak. Kita yang tak balik raya pun janganlah kelupur. Time raya kalau nak duduk dengan mak pak, kalau duduk dengan mak pak.
Yang cuti tak boleh raya pun. Boleh je pergi enjoy wow-wow dengan kawan-kawan. Yang raya je pun nampak mak-pak. Tak betul lah benda tu, ada something wrong lah. So setakat itu saja, banyak kali setakat itu saja macam biasa. Banyak benda yang kita cuba nasihatkan. Alhamdulillah aku salah seorang insan yang terpilih diberi peluang untuk memberi nasihat macam ni. Dan alhamdulillah aku harap banyak orang cuba ambil apa yang baik daripada aku. Yang aku carut-carut tu abaikan, jangan ikut. Itu adalah memang tabiat aku. Memang aku seorang yang agak kasar. Tapi itulah, kita cuba berkongsi. Walaupun dalam bahasa yang kasar. Sebab tu di permulaan video dah ada pesanan ringkas daripada pihak penaja. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Aku sudahkan video kali ini dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa next video. Bye.